Sambungan daripada dulu ila al-faqru nurun yudhi'u 'alal fatah wa huwa lahu izzun ma dama maktuman ila akhir. Jadi fakir merupakan kemegahan ahli arifin. Ya, orang arif kemegahan dia apa? Bila dia duduk betul-betul merasakan fakir dia dengan Allah Ta'ala. Orang fakir apa maknanya? Orang yang tidak ada milik. Bila sampai tahap dewasakan dia tidak ada memiliki apa-apa, itu satu sifat yang tinggi, makam yang tinggi. Ya, fakir dia tidak milik apa dan tidak perasan kepada kewujudan dia. Sebab apa? Diliputi oleh nur memandang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sahibal haqiqah ghaba anil haq bi syuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam makam hakikat, ya, alil arif, ghaba anil khalqi, lenyap pandangan makhluk dan dalam kalbi dia, bukan luar, luar nampak, dalam keperasaan. Dengan sebab apa? Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab pentajalian syuhud dalam kalbi dia. Bila Tuhan buka kalbi dia menghadap tepat kepada Ta'ala, maka nur memandang kepada kewujudan Tuhan melenyapkan akan keperasaan pada makhluk. Dan benda ni biasa bagi kita, ya. Tajamnya duri nibung, kalau dicocok kita rasa sakit tak? Sakit. Tapi bila duri nibung tu kita tak perasan sakit dia, bila kita sejumpa dengan harimau. Ya. Ini Tuan Guru saya buat misal. Satu orang dia pergi ke dalam hutan, tiba-tiba terserempak dengan harimau kan. Dan dia nak panjat pokok tak ada, yang ada sebelah dia pokok nibung, dia panjat sampai atas kan. Harimau tu mengaum, dia dah panjat sampai ke atas, tak berasa kan. Sebab apa tu? Hilang rasa cocokan duri nibung, fana dia bagi hilang. Dengan sebab apa? Dia fokus terus kepada gerun dia pada harimau. Tapi bila dia turun balik harimau dah tak ada, dia rasa sakit. Sebab apa? Syuhud pada harimau dia tak ada. Faham? Itu syuhud sikit dengan harimau. Sikit kuat Zulaiha dengan Nabi Yusuf. Macam mana kita tengok cerita dia kan? Ya. Sampai peringkat Wizara, segala pembesar Mesir punya apa? Azwat, dia punya isteri tu kan. Letakkan pisau dengan lemah, dia hiris tangan dia kan. Dia tengok Nabi Yusuf lintas, dia kata ini bukan orang, illa malakun karim, ini malaikat ni. Cantik Nabi Yusuf tu memfanakkan akan rasa sakit hirisan pisau kepada tangan dia. Sampai ada terputus setengah tafsir kata pengsan buat dia. Itu dia panggil apa? Tajalli. Dia tajalikan, terbukakan keperasaan tumpuan kepada Jamalu Yusuf, menyebabkan tidak terasa lagi gerakan jari ini. Kalau ditajalikan Jamalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Allah karim. Batu ditutup, ada tutup. Kalau dibuka habis, sahabat pun tombang. Jamalun Nabi, ya, kecantikan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dahsyat nur ni. Kalau dibuka habis kan, tu sahabat pun tak ditanggung. Tutupan tutup. Itu Rasul yang hebat, masih lagi makhluk. Macam mana kamu nak olah kata arifin kalau Jamalullah ni bila ditajalikan zauq Jamalullah yang padam. Sebab tu dikait bisyuhud, dikait bisyuhudil malikil haq, terpadamnya keperasaan pada makhluk dengan sebab ada syuhud. Maknanya mafhum mukhalafah, kalau kita masih sedar makhluk ni hebat, makhluk ni handal, bermakna kita tak duduk makamil musyahadah. Kalau dia duduk makamil musyahadah, tajalli nur yang Tuhan berikan kepada kalbi, roh dan sir dia tadi, nasaya keperasaan dia akan hilang, confirm dia akan hilang. Bila Tuhan tajalli dia mesti hilang. Mana kalau tak hilang, mana belum dapat tajalli. Itu dia keadaan. Ya. Sebab dia kata sahibul haqiqah ghabah anil khalaq bisyuhudil malikil haq. Maka di sini di antara sifat arif ialah apa? Kesedapan dia merasa fakir dia dengan Tuhan. Apa fakir? Tidak merasakan memiliki apa-apa pun. Ya. Selagi kita rasa kita milik, itu dia jauh. Dan bila dia fakir betul, baru dia akan tahqiq nampak ghina illah, kayanya Allah Ta'ala. Dipukul dengan nur zikir, ya, yang maha kaya ialah Allah Ta'ala. Atau kita pukul dengan zikir, dipanggil apa? Sultanul Azkar. Sultanul Azkar, raja bagi segala zikir apa? Ismullahil Azam, Allah. Dia masuk habis semua ini.
Ya, sebab kita sebut Allah bermakna zat, nama yang menunjuk pada zat yang wajib wujud. Segala sifat masuk, segala asma masuk. Lepas tu disebut Allah dengan betul-betul hakikat dia memandang kebesaran Tuhan. Dan saya terserlahlah ghina illah, kibriya illah, azamatillah, ya, dan kamalat Allah Ta'ala. Bila terselah dalam kalbi dia kesempurnaan Tuhan, dan setengah daripada kesempurnaan ialah maha kayanya Tuhan. Dan bila dia terasa kayanya Tuhan yang maha dahsyat, maka kesedarlah dia ada bersifat dengan fakir. Boleh nampak? Kita tak akan terasa fakir kita kalau tak nampak ghina kaya Tuhan. Kita tak akan rasa daif kita kalau tak tajalikan akan kudratillah. Kita tak akan rasa kejahilan kita kalau tak tajalikan ilmu Tuhan. Dia dua tu. Ya, kita bila nampak orang berilmu, kita rasalah kita jahil. Tapi kalau kita nampak ilmu, kita rasa orang, kita rasa kita pandai. Macam tu maksudnya. Sebab tu syuhud kepada Tuhan ni satu benda yang sangat besar. Itu matlabul arifin. Ya, sebab dia kata pamadamal abdu lam yashhad awsaf ar-rabb al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafillah furujan kulliyan. Selama hamba tidak dibukakan kalbi dia musyahadah syuhud akan Allah Taala, tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat mazmumah dia. Sebab bila tajalli dia lenyap habis. Ya, dia akan hilang kepandangan wujud dia, berlazat dia dengan Tuhannya, maka di situ kalbi dia tidak lagi terikat dengan makhluk. Dan bila kalbi tidak terikat dengan makhluk, dia sudah merdeka. Dia daripada alamil mulki, dia naik taraki kepada alamil malakut. Ketika itu dia memandang lazat kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Itu nikmat yang paling besar. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila ditajalli, dibukakan kalbi kita dapat menghadap tepat kepada keazamah kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Maka fakir merupakan kemegahan ahli arif. Ini fakir ilallah, bukan fakir sama manusia, bukan. Fakir ilallah, fakirnya dia dengan Tuhan, keterikatan dia dengan Tuhan, sehingga dia bergerak, dia berjalan, dia rasa minallah. Kita kalau tanya siapa jadikan kita, Allah. Siapa jadi perbuatan kita, Allah. Ada rasa? Main rasa je, tak nak jawab. Bila kita rasa, kita lagi. Ya. Quran jelas, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Jelas? Terang. Perbuatan kita semua dijadikan. Sekarang ada rasa tak? Ya. Kita semayang kita rasa dari kita ke dari dia? Kita rokok tu rasa dari dia ke dari dia? Rasa, ya, zauki dia panggil. Bukan tahu. Kalau tahu kita fikir guna akal. Sebab Usuluddin dia membina akidah, meraih pengetahuan. Adapun tasawuf bukan pengetahuan, dia naik atas rasa. Rasa dengan Tuhan baru dia dapat rasa. Dia rasa kebesaran Tuhan baru dia rasa, ya, kekerdilan diri dia. Selagi dia tak rasa kebesaran Tuhan, dia tak akan nampak kekerdilan diri dia. Sebab dia kenal Tuhan, dia akan kenal diri dia. Maka fakir merupakan kemegahan ahli arifin. Orang yang arif, kemuliaan ahli wasilin. Mana orang yang wasil, yang sampai kepada makam makrifat yang sebenar. Wasil mana? Dia masuk dalam makamul ihsan. Itu dalam hadis sahih disebut ada dua makam situ. Satu dia panggil muraqabah, satu lagi musyahadah. Sama ada muraqabah mutlak, muraqabah ma'iyah, muraqabah ahadiyah, muraqabah aqrabiyah. Dia banyak pecahan-pecahan. Ya, itu semua masuk dalam cara muraqabah dia. Sebab dia hasil daripada apa? Banyakkan zikir. Man kasurat azkaruhu, jawab dia apa? Kasurat anwaruhu. Siapa yang banyak zikirnya, kasurat anwaruhu, banyak nur dia. Wa man kasurat anwaruhu, siapa yang banyak nur dia, safat asraruhu. Dan saya sir dia tadi akan berkilat. Pum, cantik. Ya, wa man safat asraruhu, dan siapa berkilat sir dalam dia tadi, jawab dia kana fi hadratihi qararuh. Nasai dia akan tetap dalam makam hadrat Allah Taala. Walhasil apa? Pusing-pusing dia kena zikir banyak. Zikir, tapi zikir ma'al hudur. Ya, zikir biar terjun tu dalam kalbi, sehingga disebut dalam Quran iza zikirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Tuhan, ada gegaran dalam dia. Digegarkan dengan jalalullah atau dengan jamalullah, baru dia akan terbuka. Jadi perjalanan ahli muridin dan, ya, nur pemiliknya selama ia disembunyikan daripada makhluk. Ya, nur ibadat kita cantik selama kita tutup. Sebab itu tidak dikatakan seorang tu siddiq dengan Tuhan selagi dia ada rasa seronok dengan pandangan orang pada dia. Dia suka dia terkenal, dia suka dia masyhur, dia suka dipandang orang, maka dia kazib, bohong dengan Tuhan. Orang yang betul siddiq dengan Tuhan, kalbi dia berpusing, dia tak menghadap pada makhluk dah. Sehingga orang puji dia, caci dia pun tak ada apa. Itu
Sebab makna ikhlas dengan ulama tafsir banyak. Setengah daripada dia istiwa uzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa, orang berhadap dia pun tak rasa apa, orang tinggalkan dia pun tak rasa apa. Sebab kalbi dia bukan untuk orang, kalbi dia untuk Tuhan. Ya, dia sentiasa mak Allah. Baru dia kata orang tu kenal Tuhan betul. Ya, kalau orang puji dia rasa lain, orang caci dia termenung, itu belum lagi tu. Itu jauh now dengan Tuhan. Jauh lagi tu. Ya. Apabila disahirkan kepada makhluk, maka hilanglah nurnya tu. Sebab tu dalam istilah suluk waridat yang sampai dilarang keras kita cerita kat orang. Warid yang sampai macam-macam, jangan buka dengan dia, tutup. Dan jangan tanya warid orang. Dia zikirkan dapat warid, tanya entah punya warid apa, ada terbuka, jangan tanya. Itu adab salah. Ya, rosak suluk dia kalau dia ada nak tanya-tanya warid orang. Bermakna apa? Dia nak tanya warid bermakna apa? Hati dia sudah ada dengan makhluk. Konon nak tunjuk aku warid hebat, aku handal, habislah pum. Ya, bila ada pusing ke makhluk dia, batal suluk enten. Suluk nak berjalan. Bila tersibuk nak tunjuk dengan orang, habislah perjalanan kita. Kita dengan dia je, habis. Ya, kita tak minat kita dikenal orang. Ya, kita tak minat kita dibesar-besar, kita tak minat kita diketahui dan itu senang. Barulah mancaran nur diterang dalam kalbi dia. Selagi ada makhluk dalam kalbi kamu, kata ba'dul arifin, kamu takkan berbau jalan ma'rifat. Buangkan makhluk daripada hati kamu. Ya, sehingga kamu tengok makhluk macam tengok tunggul kayu. Imanu mar'i la yakunu mutakammila hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam tengok unta. Kita tengok unta dengan siapa? Tak ada kan? Kita pakai baju baru tak apa, selipat balik tak apa. Sebab dia tak ada dalam kalbi kita. Jangan bubuh dalam kalbi. Begitulah, jangan bubuh makhluk dalam kalbi. Kalbi baitur Rabb, rumah Tuhan. Mana rumah berurusan makrifat dengan Tuhan. Bukan Tuhan duduk dalam kalbi. Tuhan tidak mengambil tempat laisa kamitsli syai'. Sebagaimana kita kata Baitullah, bukan makna Tuhan duduk dalam Baitullah. Tempat ibadat akan dia. Ya, idafat ditaklim. Tempat ibadat diidafatkan dengan Tuhan, mana kemuliaan. Begitulah kalbi untuk tajalli makrifat, maka jangan masukkan benda lain. Ya. Jadikan arif dia panggil apa? Abdanuhum ma'al khalq wa qulubuhum ma'ar rabb. Jasad dia sama makhluk, tapi roh dia dengan Tuhan. Itu pengenalan arifin billah. Dia sedang berlazat dengan Tuhan, dia tak akan rasa ya berhadap dengan makhluk. Selagi kalbi kita rasa seronok dengan pujian orang, suka diangkat, suka dipuji, gembira dibesar-besarkan, itu orang dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan. Dia belum matang dalam ibadat. Buat ibadat gamai yang boleh buat ni, matang dalam ibadat agak sukar. Ya, agak sukar. Nak matang. Matang mana ditakkan paling hati dia bulat terus ke Tuhan dia. Itu boleh panggil sidqul fil ubudiyah. Ya. Maka kalau dia minat, dia tahu pada orang, bercerita pula kat orang, saya buat ni, habis terpadam nur sinaran dia habis. Ya. Maka jadilah ia hina selepas mulia. Tadi dah cantik tuan angkat kan. Tiba-tiba bila orang puji pula dia suka, pum jatuh balik kan. Berdebus jatuh bawah balik. Mana hati dia dengan makhluk. Makhluk duduk mana? Alam mulki. Nak berifat Tuhan kan alam malakut, ni alam atas. Mana tinggalkan pandangan makhluk, boleh buka dengan Allah Ta'ala. Ya. Ghaib nazar al-khalqi ilaik bin nazar ilaik. Wa ghib an ikbalihim ilaik bin ikbali ilaik. Buangkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah pada kamu. Buangkan rasa makhluk nak berhadap kita, sila rasakan kamu sedang sentiasa berhadap dengan Allah Ta'ala. Raqib annallaha yara. Murakabahkan bahawa Ta'ala sentiasa memandang kamu. Melainkan untuk mendapat pandangan dan kemuliaan daripada makhluk bagi mencapai tujuan yang tidak diperoleh, melainkan dengan menunjuk-nunjuk kesusahan dan penderitaan, sedangkan berputus asa dari apa yang ada di tangan makhluk itu merupakan satu kekayaan di samping wujudnya sifat fakir. Kita putuskan kalbi kita daripada mengharap makhluk, baru lagi terang kalbi dengan Tuhan. Ya, kalau ada makhluk harap orang, harap itu menjadi hijab, makin gelap kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Disuruh buang, farriq qalbak minal aghyar. Ya, kosongkan batin kamu selain makhluk, selain daripada Ta'ala.
Habis, sesungguhnya Allah Ta'ala memuji orang yang memutuskan pandangannya daripada makhluk dan tidak suka mengeluh kepada makhluk. Sebagian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka itu disangka oleh orang kaya, ya, oleh orang yang tidak mengetahui halnya. Ini sifat sahabat ni. Sahabat yang susah ni, orang lain tak tahu dia susah, baru dia tak mengadu, dia mengadu dengan Tuhan ni. Ya, itu tingginya akhlak anak didik Rasulullah SAW. Kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Dia tak nak kalbi itu disengit kepada makhluk ni. Allah. Kata hebat sebab dia orang layak bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Engkau berkata kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Minta sungguh tak, ya. Kalau terdesak pun diminta sekadar minta nak itu sebagai hajat, itu pun tak minta betul kan. Bahkan mereka tutup setengah mereka langsung dia tak minta. Sebab apa tu? Dia nak jaga kalbi dia jangan rosak. Itu dia. Allah karim. Dan satu lagi kata Tuan Pengarang, oleh kerana itulah hakikat fakir ialah sunyi dari selain Allah. Fakir sebenar apa? Sunyi kalbi lain Tuhan. Dia dengan Tuhan saja. Dan menghadap sepenuh penghadapan kepadanya. Tawajuh hati dia sentiasa dengan Tuhan. Inilah perkataan dipanggil apa? Zauki. Perasaan, rasa tu, yang maknawi, yang dibangsakan kepada makna, bukan hissi. Kalau hissi benda luar ni, bila makna ni benda dalam, maknawi. Ia tidak layak dizahirkan melainkan kepada orang yang berkendak sekadar yang perlu. Umpama permata yang indah-indah, dia tak keluar tepi jalan dan disimpan dalam, ya. Ia tidak dipamerkan kepada orang ramai melainkan sekadar keperluan. Sebab tu warid kadang-kadang dibuka mengikut keperluan oleh mursyid. Dia tidak buka sembarang. Ya, kalau warid untuk intibah itu tak apa. Kalau warid dari peringkat asar, warid dan wisal dan sebagainya tidak dibuka. Dia penuh dengan jalan-jalan maknawi yang tinggi. Dan ini juga umpama ubat yang mujarrab di sisi ahli al-arifin, kerana ia adalah ainut tauhid. Itulah hakikat tauhid dengan Tuhan, memfakirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya lenyap yang lain yang diperasan ialah kewujudan yang maha besar. Kemudian berkata Syekh Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, wallahu